kita kena faham satu saja. Keputusan dulu, ini kali terakhir seorang Perdana Menteri diangkat. Jadi UMNO tak payah pening kepala, BN tak payah pening kepala, tarik saja diri. Ambil tindakan disiplin, biar mereka ini bukan lagi bersama dengan kita. Bila mereka ni dah dipecat, mereka bukan ahli UMNO, mereka jadi Perdana Menteri tak berparti. Jadi mana-mana ahli parlimen yang menyokong mereka, menyokong Ismail Sabri lagi, kita ambil tindakan pecat. Kau rasa daripada lebih kurang mungkin ada 30 orang yang masih menyokong Ismail Sabri ni, kau rasa kalau Ismail Sabri dipecat dan siapa yang sokong Ismail Sabri tu, kita kata kita akan pecat sama, kau rasa semua orang ikut lagi Ismail Sabri? Kau rasa dia orang ni tak nak bertanding? Kau rasa dia orang ni semua dah gila nak bertanding atas tiket parti lain yang dia orang tahu tak boleh menang? Bertindak sekarang. Tunggu apa lagi? Orang bagi racun sikit-sikit dalam kita punya air, kita masih teguk benda yang sama. Aku betul-betul tak boleh nak cakap apa lagi dah. Detik. Sebab akal umbi ni boleh faham apa yang pimpinan ni tak faham lagi. Nak jaga apa? Nak jaga keharmonian. Apa yang Ismail Sabri buat hari ni membawa kehancuran dan akan menyebabkan lambat laun ahli kat bawah pun terpengaruh. Kalau Datuk Seri Najib dah kena, kau rasa pengikut dia tak retaliate? Ada setengah-setengah pengikut dah mula bersuara. Tanpa Najib, mereka takkan keluar mengundi. Dah tak ada harapan. Ada yang cakap macam ni. Kenapa kita nak biarkan kita hilang undi ni? Kalau kita ambil keputusan yang tepat, kita disassociate ourselves daripada orang yang nak bunuh kita, setidak-tidaknya mereka ni di bawah akan bezakan yang mana ahli UMNO tulen, yang mana ahli UMNO pengkhianat. Cukuplah. Berapa lama lagi kita nak diam saja? 4 tahun lebih tau. 4 tahun lebih. Di awal tu aku tengok Isyamuddin membantu Mahathir. Aku buat laporan polis, laporan lembaga disiplin. Last kali aku yang kena. Sekarang ni laporan terhadap Mak pun dah ada. Kenapa tak ambil tindakan? Nak tunggu apa? Ismail Sabri kata tak perlu lantik TPM. 4 orang menteri dia bertaraf TPM pun. Sebab dia tak nak lantik TPM tu, kita setujulah. Betul lah, yang itu tindakan dia betul. Memang betul. Sepatutnya tindakan melantik 4 orang TPM ni, 4 orang menteri kanan ni pun tak kena dah. Kalau dia nak lantik PAS, dia nak ambil kuota PPBM ada 2 menteri kanan, dia nak bagi 1 pada PAS pun aku sokong. Tapi kalau dia buat sebarang pelantikan, baik jawatan timbalan Perdana Menteri ke, baik jawatan menteri kanan dia, baik jawatan menteri baru dia lantik ke, itu jelas menunjukkan bahawa dia seorang penipu. Kerana dia cakap dia tak akan tangguhkan pilihan raya walau sesaat. Kau nak buat kabinet reshuffle untuk apa? Untuk mengukuhkan kedudukan. Bukan menipu namanya. Ahli kat bawah semua boleh fikir apa yang dia nak buat. Siapa yang terdesak sebenarnya tu? Okey. Sebab PAS kata dia tak terdesak untuk bersama dengan UMNO, tapi ada setengah pemimpin PAS yang masih tak nak putuskan hubungan dengan MN itu. Dia sebenarnya kita lupakanlah PAS ni. Saya nak beritahu pendirian Presiden Parti untuk pilihan raya akan datang, kita tidak akan bersama dengan PAS. Itu yang saya faham daripada bahasa badan Presiden Parti. Jadi kita dah bagi peluang PAS, kita dah pujuk PAS. Lepas pilihan raya Melaka, mereka tak nak. Lepas pilihan raya Johor mereka kalah, kita pujuk dia kembali bersama kita, mereka tak nak. Kemudian
di Rusila Terengganu. Lepas pelayaran Johor, dia masih lagi kata mereka setia dengan Muhyiddin. Di Rusila Terengganu, dia isytihar, dia nak Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Yang kejadah kita ni nak fikir lagi pasal PAS buat apa? Sudah, hentikan. Doakan semoga satu hari nanti bila Haji Hadi tak ada seorang pemimpin Islam PAS yang berpegang pada Islam, yang bukan berpegang pada royalti minyak, bukan berpegang pada jawatan duta, bukan berpegang pada jawatan menteri, bukan berpegang pada dana politik yang diharapkan daripada Muhyiddin. InsyaAllah UMNO PAS dengan Islam PAS dengan Islam UMNO ni akan bersatu. Tunggu peralihan kuasa, bukan sekarang. Adakah Ismail Sabri ingin melambat-lambatkan PRU dan ingin menunggu pemilihan parti dulu tu? Beliau jadi presiden. Tak boleh. Sekarang Ismail Sabri dah tak boleh tunggu pilihan parti. Jadi sekarang ni disebabkan dia dah tak boleh nak gagalkan pindaan perlembagaan UMNO, apa yang dia boleh buat ialah dia akan diskualifikan Datuk Seri Najib, diskualifikan Datuk Seri Zahid, supaya dia tidak mendapat tentangan daripada orang yang boleh menggugat dia. Saya nampak orang yang boleh beri cabaran pada dia 2 orang ni je. Mungkin dia fikir dia boleh makan Tok Mat. Dia lupa kalau misalnya Datuk Najib tak ada, orang akan bersama dengan Datuk Zahid. Kalau Datuk Zahid tak ada, orang akan bersama dengan Tok Mat. Itu pun kalau Tok Mat tak bersama dengan dia lah. Kalau Tok Mat tak bersama dengan dia, insyaAllah kita bersama dengan Tok Mat. Tapi kalau kau nak letak Ismail Sabri sebagai Presiden UMNO lah, aku rasa lebih baik letak Ashraf YGD ke Ahmad Maslan ke jadi Presiden UMNO. Masalah kita sekarang ni, kita tidak ada surat khabar yang bersama kita. Putusan dah tak bersama kita, tuan-tuan. Berita Harian tak bersama kita, The Star tak bersama kita. Begitu juga dengan NST tak bersama dengan kita. Kita cuma ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak main peranan, setidak-tidaknya gerakkan jari tuan-tuan, tekan button share. Itu je kita minta. Bukan nak minta tuan-tuan masuk penjara bersama dengan saya. Tak ada. Saya minta tuan-tuan tekan button share saja. Bila ramai orang yang share, maknanya ramai orang yang bersetuju dengan apa yang saya cakap. Baru masuk otak Ismail Sabri ni, tuan-tuan. Kalau tidak, Ismail Sabri akan ingat apa yang saya cakap ini ialah pandangan peribadi saya sendiri. Dan tak ada orang yang setuju dengan pandangan saya. Jadi tuan-tuan, tolong share dan beritahu, tulis dekat dalam ruangan komen tu, beritahu saya setuju dengan pandangan Datuk. Kita patut ambil tindakan disiplin. Mungkin bukan setakat masuk dalam kepala Ismail Sabri, akan masuk juga dalam kepala Presiden supaya cepat mengambil tindakan disiplin ke atas gunting dalam lipatan ni.